Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan buat ulang kaji Trial SPM 2020 Subjek Sains. So soalan yang pertama, apakah kesan kekurangan iodin di dalam darah? Kesannya adalah kena penyakit goiter. So goiter ni adalah beguk di mana kelenjar tiroid kita akan membengkak kerana kekurangan iodin. Kalau scurvy, gusi berdarah sebab kekurangan vitamin C, kencing manis sebab lebih makan gula, sirosis hati bila kita hisap rokok. So, kena ingat. Dua, pernyataan yang manakah betul mengenai fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. So, kelenjar pituitary ini berada di otak kita iaitu adalah untuk mengawal pertumbuhan dan penghasilan hormon. Menyelaras metabolisme badan ni adalah untuk kelenjar thyroid. Mengawal paras gula dalam darah adalah untuk kelenjar pankreas. Mengawal kematangan dan perkembangan organ seks lelaki adalah untuk kelenjar testis. Soalan nombor 3 menunjukkan sejenis neuron. Ini adalah neuron. Kita belajar ada 3 neuron, deria, motor dan juga perantaraan. Ini adalah neuron deria. Kat sini ada dia punya hint iaitu sel badan. Kalau neuron motor dia macam gini tapi dia bersambung dengan effector iaitu kita punya muscle. Kalau neuron perantaraan dia tak ada badan, dia cuma ada kepala saja. Jadi fungsi neuron deria ni fungsi dia membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Jawapannya. Soalan nombor 4, pernyataan manakah betul tentang mitosis? Mitosis berlaku pada sel somatik, sel selain sel pembiakan. So, meiosis berlaku dekat sel pembiakan. So, yang manakah betul tentang mitosis ialah kandungan genetik dalam sel anak adalah sama. Selain tu, sel induk menghasilkan 4 sel anak, variasi, kromosom dan separuh. Ini adalah semua tentang meiosis. Nombor 5 antara berikut yang manakah menunjukkan kebaikan penyelidikan genetik adalah untuk meningkatkan kualiti dan hasil pertanian. Yang lain, senjata biologi, klon manusia, haiwan berkualiti, semua ni tak boleh kerana dia menyalahi etika. Soalan nombor 6 adalah tentang pembiakbakaan pilihan kelapa sawit Dura. Kahwin dengan Vesifera dapat Tenera. Kita tengok buah dia lagi besar, sabut dia lagi tebal. So, yang manakah dipilih dalam pembiakbakaan ialah buah yang lebih besar dan sabut yang lebih tebal. Kandungan minyak sedikit salah sebab minyak lagi banyak sabut, lagi tebal sabut, lagi banyak minyak. So, jawapannya 2 dan 3. 7. Nombor nukleon dan nombor proton bagi satu unsur ialah 22 dan 10. Antara yang berikut yang manakah betul? Jadi yang betul ialah bilangan neutron ialah 12. Kerana neutron tambah dengan proton 10 mestilah sama dengan nukleon 22. 8. Pernyataan manakah betul tentang struktur atom? A. Nukleus terdiri daripada proton dan elektron. Salah, dalam nukleus ada proton dan neutron. Elektron berada dekat luar nukleus. B. Neutron bercas positif. Salah, proton positif. Neutron bukan positif, dia negatif. Jisim elektron adalah sama dengan jisim neutron. Salah, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Betul. Nombor 9, pernyataan yang manakah tidak benar tentang zarah dalam keadaan pepejal? Yang tidak benar ialah mempunyai jumlah tenaga yang paling tinggi. Kerana apa? Gas yang mempunyai tenaga yang paling tinggi sebab atom dalam gas dia bergerak dengan laju dan berlangkah antara satu sama lain. Sebab itulah tenaga yang dihasilkan tinggi. Kalau pepejal dia hanya bergetar, tersusun secara teratur dan tersusun rapat. So tenaga dia lebih rendah. 10. Apakah ciri kuprum? Jadi kuprum ini adalah logam. Cirinya boleh ditempa. 11. Dia menunjukkan satu tindak balas bila logam yang reaktif kalium masuk dalam air. So, saya nak awak ingat, bila logam yang reaktif masuk dengan air, dia akan hasilkan gas hidrogen. So, jawapannya C. 12. Antara yang berikut yang manakah bukan perubahan fizikal? Fizikal ni, dia tidak menghasilkan benda baru, perubahan kimia hasilkan benda baru. So, macam penyejatan air, dia masih air. Kondensasi steam pun masih dalam air. Pemejal wapang garam amonium pun masih amonium, cuma daripada pepejal jadi gas. Yang berbeza ialah pembakaran pita magnesium kerana daripada magnesium jadi benda baru. Bila terbakar jadi magnesium oksida. Jawapannya C. 13. Antara yang berikut yang manakah adalah ciri bagi bateri nikel kadmium? Boleh dicas semula. 14. Antara yang berikut yang manakah bukan kegunaan bahan radioaktif?
untuk membunuh serangga perosak. Betul. Kalau kita belajar dalam bab penyimpanan makanan, ada satu kaedah iaitu kaedah penyinaran untuk membunuh serangga perosak. Untuk menganggarkan umur artifak pun boleh pakai karbon 14. Untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah pun boleh pakai natrium 24 ataupun 32 kalau saya tak silap. Jadi yang tak boleh untuk melupuskan bahan buangan industri. Kalau dia lupus pakai radioaktif, maka berlakulah kebocoran radioaktif dan pencemaran. 15. Pernyataan yang manakah betul berkaitan dengan pembelahan nuklear uranium 235? Yang betul ialah 3 neutron dibebaskan, 2 nukleus yang lebih ringan dihasilkan, 1 dan 3. 16. Raja 4 menunjukkan proses penjanaan elektrik. Pembelahan nuklear memanaskan air, membebaskan steam, steam memutarkan turbin. So, jawapannya ialah turbin C. Nombor 17. Cahaya matahari kena titisan hujan. Selalu korang jumpa lepas hujan. Kita panggil dia pelangi. So, pelangi ada 7 warna. Michael Jackson kurang handsome bila ia undur. So, korang akan nampak warna merah dulu. Lepas tu korang nampak warna Jackson, warna jingga. Lepas tu warna kuning. Lepas tu warna hijau, biru, indigo dan juga ungu. Jadi, garisan yang pertama dekat bawah ni, warna yang first korang nampak, iaitu warna merah Michael. Last sekali ialah warna terakhir yang korang nampak, iaitu undur, ungu, M. M jawapannya ungu. So, M ialah ungu D. Nombor 18 menunjukkan satu cahaya putih menerusi satu prisma kaca. Apakah nama proses ini? Proses ini adalah proses penyebaran. Daripada satu cahaya jadi banyak warna. Kalau pembiasan ni macam yang ikan. Orang nak tangkap ikan, dia nampak dari kat sungai tu, ikan tu nampak dekat dengan permukaan. Pantulan ni hanya satu saja. Langgar sini pantul satu. Penyerakan ni contoh korang tengok cahaya pada waktu pagi kebiru-biruan, pada waktu petang kemerah-merahan. 19. Apakah alatan optik yang sesuai digunakan untuk memerhati fenomena gerhana bulan? Sebab gerhana bulan ni jauh, korang kena pakai teleskop. Kalau mikroskop ni nak tengok benda kecil, periskop ni kapal selam, kamera. Nombor 20, seorang budak memakai baju warna kuning dan seluar warna magenta di bawah cahaya P. Bajunya berwarna hijau dan seluarnya berwarna biru. Apakah cahaya P? So, sebab baju dia hijau, seluar dia warna biru, korang kena tengok cahaya yang boleh menghasilkan warna hijau dan biru. Cahayanya ialah cahaya sian. So, korang kena tengok cahaya asasnya ada 3. Kita ada merah, kita ada hijau dan juga kita ada biru. Merah, hijau, biru ini adalah warna asas. Bila merah gabung dengan hijau, dapatlah kuning. Hijau gabung dengan biru, dapatlah sian. Merah gabung dengan biru, dapat magenta. So, kat sini sebab warna baju dia warna hijau. Baju dia warna hijau, seluar dia warna biru. Gabungan warna hijau dan biru ialah sian. So, cahaya dia mestilah sian. Okey, 21. Raja 7 menunjukkan alloy dan komposisinya. So, korang kena tengok yang manakah betul. So, yang betul dekat sini ialah D. Cuprum tambah timah tambah antimoni ialah pewter. Kalau cuprum tambah zinc ialah loyang. Cuprum tambah timah ialah gangsa. Besi tambah karbon ialah keluli. Nombor 22, proses manakah yang menghasilkan amonia dalam industri? Proses Haber. Dia menghasilkan amonia iaitu gabungan nitrogen dan juga hidrogen. Penapaian nak buat alkohol, penulenan ni dalam garam, peneutralan asid dan juga alkali. Apakah penyakit yang disebabkan oleh protozoa? Protozoa ni nyamuk contohnya. Penyakit dia ialah malaria, iaitu nyamuk Anopheles betina. Kalau siflis, penyakit kelamin ni disebabkan, kalau tak silap saya, bakteria. Okey, siflis disebabkan oleh bakteria. Panau disebabkan oleh kulat. Taun ni penyakit yang disebabkan oleh bakteria juga. Penyakit yang sakit perut itu adalah penyakit taun. Okay, next 24. Pilih pandangan yang betul antara bahan buangan dan kaedah pelupusannya. Sampah sarap dibakar, salah.
Kalau nak dibakar pun kena bakar dalam incinerator. Jadi tak betul lah ataupun kita semula. So sampah sarap ni salah. Air kumbahan dialirkan ke sungai. Tak boleh, nanti sungai kotor, so tak ada air. So macam baru-baru ni yang berlaku dekat Selangor, air kumbahan daripada ladang Iti yang melakukan Negeri Sembilan dialihkan ke sungai, maka terjadinya pencemaran. Pokok getah tua dijadikan perabot. Ni betul. Sisa toksik kita semula salah. Sisa toksik tak boleh kita semula. Dia kena lupuskan. 25. Pilih pandangan yang betul antara antibiotik dan penyakit yang dirawat. So, jadi yang paling betul dekat nombor 25 ni adalah A, penicillin. Penicillin, tetracyclina, streptomycin, ini semua adalah penyakit yang boleh digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan juga kulat. So, jadi gonorrhea lah. Gonorrhea adalah penyakit yang boleh dirawat. Kalau tuberkulosis, penyakit TB, pneumonia, taun ni semua tidak boleh. 26. Seorang budak ingin menziarah datuknya di kawasan yang sedang mengalami wabak taun. Apakah precaution, langkah yang perlu dilakukan oleh budak tersebut? Jadi senang je. Penyakit taun ni disebabkan air yang tidak bersih. Bakteria Vibrio kita panggil dia. Contohnya kita orang zaman dulu dia buang air besar dekat sungai. So air besar dia jatuh kat sungai. Orang dulu pun ambil air sungai, minum tanpa didihkan air tu. Yang paling penting nak lawan penyakit taun ni adalah minum air yang dididihkan. So bakteria tu mati, kita pun tak kena penyakit tu. Jawapannya A. 27. Antara yang berikut mikroorganisma yang manakah mengandungi klorofil? Membuat makanan sendiri mestilah alga. Kalau alga seorang saja yang mengandungi klorofil. 28. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma X. Apakah mikroorganisma X? Antibiotik macam penicillin, streptomycin hanya boleh untuk rawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan juga kulat. So jawapannya kat sini ialah B, kulat. So next, soalan nombor 29. Dia jumpa satu akar tumbuhan ada nodule. So ini adalah pokok apa? Pokok kekacang. Jawapannya B. Pokok kekacang dia mempunyai nodule ni, iaitu dia boleh membantu untuk kitar nitrogen. Soalan nombor 30. Kesian gigi dia, gusi dia berdarah. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kurang vitamin C. Nama penyakit ini adalah scurvy. Kalau riket, tulang bengkok, kurangnya kalsium ataupun vitamin D. Kwashiorkor, perutnya bulat ke depan. Ini adalah disebabkan kekurangan protein. Kalau berry, vitamin B. 31. Jadual 1 menunjukkan menu sarapan yang diambil. Dia suruh bezakan perbezaan kalori. Jadi awak tambah jumlah kalori ni dengan jumlah kalori ni dan hasilnya tolak. So 538 tambah 250 tolak 350 tambah 200. Tolak, bila tolak dapat 238. So jawapannya C. 32. Raja 9 menunjukkan sejenis pencemaran yang berlaku di satu kawasan. So, pencemaran daripada kilang ni, apakah kesan pencemaran tu? Kalau kita lihat asap daripada kilang ni, dia akan menyebabkan apa? Dia menyebabkan apa? Menyebabkan kanser kulit. Sebab asap-asap kilang ni, dia akan menyebabkan penipisan lapisan ozon ataupun menyebabkan hujan asid dan menyebabkan kanser kulit. So, jawapannya A. 33. Antara yang berikut yang manakah satu contoh bencana alam? Letusan gunung berapi. Banjir kilat disebabkan banyak parit tersumbat, longkang tersumbat. Tanah runtuh disebabkan orang sentiasa ambil tanah dekat bukit-bukit ditoreh. Kebakaran hutan disebabkan pemanasan global ataupun orang membuang puntung rokok. 34. Maklumat yang berikut menunjukkan kejadian satu fenomena yang disebabkan oleh pencemaran. Kita tengok alga, pertumbuhan pesat alga, pertumbuhan pesat bakteria, hidupan akuatik mati. Bila cakap je tentang alga, hidupan akuatik mati, dia adalah tentang algal bloom. Kita panggil proses dia eutrophication. Di mana kalau korang tengok dekat tasik tu warna hijau, 2-3 hari lepas tu dia bau busuk sebab ikan-ikan mati. Kerana kandungan oksigen terlarut dalam air akan berkurang. Sebab apa? Cahaya matahari tak boleh sampai dekat ikan-ikan, ikan-ikan tak boleh bernafas dan mati. 35. Proses yang manakah
akan meningkatkan kandungan oksigen di udara, proses fotosintesis. Sebab fotosintesis menghasilkan oksigen. Pembakaran bahan api, respirasi dan penguraian semuanya menggunakan oksigen. Fotosintesis je yang hasilkan oksigen. 36. Pihak berkuasa telah mengharamkan pembukaan tanah yang melebihi ketinggian 1000 meter. Sebab apa? Nak kurangkan hakisan tanah. Kalau sentiasa kita toreh bukit semua, akan terjadinya hakisan tanah. 37. Ada letak susu getah. Kalau kat kebun-kebun atuk-atuk kita ada susu getah, kalau kita tengok tambah je bahan P, dia tergumpal. P ni adalah asid. Kalau dia tergumpal tu namanya asid. Kalau tak nak tergumpal, tambahlah amonia. So, apakah P? P ialah asid etanoik. 38. Persamaan berikut menunjukkan satu proses kimia. Alkohol tambah asid dapat X dengan air. Dia adalah satu bahan kimia yang berbau wangi, iaitu ester. Alkohol bila tambah asid akan terhasilnya ester. 39. Kalau tengok saiz lumen yang biasa, orang sihat, dan saiz lumen yang tersumbat. Kalau kita lihat, ini sebab makan apa banyak ni? Makan lemak. Ini penyakit disebut osteochlorosis, penyakit arteri tersumbat. Boleh menyebabkan strok, penyakit jantung sebab lemak-lemak mendakan lemak dan kolesterol di salur darah. 40. Maklumat berikut menunjukkan beberapa kegunaan bahan Y digunakan dalam minuman beralkohol, digunakan sebagai perisa dalam pengeluaran makanan. So, dia adalah alkohol, etanol. Jawapannya D. Okey, 41 menunjukkan satu sistem hidrolik. Soalannya, berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban 30,000 Newton? So, cara dia senang, awak guna formula F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Daya bahagi luas daya, daya kita tak tahu, F1 bahagi 0.05 sama dengan F2, 30,000 Newton bahagikan dengan 10. So, jawapannya korang akan dapat 150 Newton C. 42. Sebuah kereta bermula dengan hala laju 5 saat dan mencapai hala laju akhir 15 dalam masa 14 saat. Berapakah pecutan? Pecutan sama dengan hala laju akhir 15 tolak hala laju awal 5. 15 tolak 5 sama dengan 10 bahagikan dengan masa 4. So, jawapannya 2.5 A. 43. Maklumat yang berikut menunjukkan proses dalam satu peringkat sebutan ejen, sebuah enjin petrol 4 lejang. So, senangnya nak faham, kita ada enjin arohan, enjin mampatan, kuasa dan juga exhaust. Omboh bergerak ke atas, kedua-dua injap masuk dan exhaust tertutup. Palang pencucur mengeluarkan bunga api, campuran udara dan petrol terbakar. Ini adalah lejang kuasa. Kalau arohan, injap masuk terbuka, injap exhaust tertutup. Kalau mampatan, kedua-dua injap tertutup tapi tak ada palang pencucur. Palang pencucur belum mengeluarkan bunga api. Kalau kuasa, dua-dua injap tertutup tapi palang pencucur mengeluarkan bunga api. Kalau exhaust, injap masuk tutup, injap exhaust terbuka. So, senang je nak hafal. So, jawapannya ialah lejang kuasa sebab dua-dua injap tertutup, palang pencucur mengeluarkan bunga api. Kalau diesel, ingat tak diesel 4 lejang? Dia tak pakai palang pencucur. Kalau diesel, dia pakai pemancit. Okey, soalan nombor 44. Sebuah troli berjisim 0.8 kg bergerak dengan hala laju 4 meter per saat. Berapakah momentum? Momentum sama dengan jisim darabkan dengan hala laju. 0.8 darab 4 sama dengan B, 3.2. So, jawapannya adalah 3.2 kg meter per saat. Kalau korang tak tahu macam mana nak jawab, tengok unit dia semua sama kan? Kg meter per saat sama dengan jisim darabkan dengan hala laju. Dia dah bagi tahu dah. 45. Kaedah yang manakah boleh memaksimumkan pengeluaran makanan? So, yang boleh memaksimumkan pengeluaran makanan ialah menggunakan teknologi moden. Ini yang paling berkesan. Sistem bersepadu, penanaman konter, penanaman tutup bumi, semua okey. Tapi yang paling berkesan guna teknologi moden. 46. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang pendehidratan? Kita buang air. Penyimpan makanan pada suhu rendah, salah. Ini penyejuk bekuan. Mengeluarkan semua udara daripada bekas, salah. Ini pemvakuman. C. Mengawet makanan dengan mengeluarkan air, betul. Ini adalah pendehidratan. D.
Memproses makanan dengan mendedahkan kepada sinaran radioaktif, ini adalah sinaran. So, jawapannya C untuk 46. 47. Apakah fungsi antioksida memperlahankan pengoksidaan makanan? Kalau meningkatkan rasa perasa, mencegah makanan daripada dirosakkan oleh oksigen. Ini kalau dirosakkan oleh oksigen, bukan, tak ada kena-mengena. Menyingkirkan warna, ini adalah peluntur. 48 darjah 13 menunjukkan satu kaedah pemprosesan. Dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius pada 30 minit, penyejukan segera. Ini adalah proses pempastoran. Kalau suhu dia 72, masa dia 15 saat je. Kalau suhu dia 63, masa dia 30 minit. Untuk susu, jus dan sebagainya. So, jawapannya ialah pempastoran. 49. Sejenis plastik. Kita belajar ada termoset, termoplastik. Kalau ada hitam-hitam ni, ini adalah termoset, iaitu tahan haba. Antara berikut yang manakah bukan ciri? Yang manakah bukan ciri? So, yang bukan ciri ialah tahan haba betul, tidak mudah terbakar betul, tidak dapat dibengkokkan betul, menjadi lembut apabila dipanaskan. Jawapannya D. Ini adalah ciri D ni, termoplastik punya ciri. Okey, yang terakhir tentang gelombang. Jika frekuensi dia 5 Hz, apakah hala laju dalam meter per saat? So, hala laju dia awak kena panjang gelombang darabkan dengan frekuensi. Panjang gelombang ialah satu hayunan lengkap daripada sini ke sini. Jadi 0.8. 0.8 darab 5. So, korang akan dapat jawapannya ialah B. 4. So, jawapannya 4 meter per saat. So, itu je untuk kita punya ulang kaji. Jangan lupa ulang kaji untuk trial. Okay, bye.